Okey, hai. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua Manempik dan juga bukan Manempik. Selamat datang ke pembelajaran di luar buku teks PLBT yang sebenar. Akin kau tiru PLBT ni? Saya tiru. Sebab saya juga dulu adalah seorang daripada viewer dia. Kalau korang tahu PLBT ni, pembelajaran di luar buku teks ni benda apa? Cuba komen kat bawah aku nak tengok. Ada yang tahu tak? Sebab aku suka video dia. Sebab benda yang kita tak tahu, dia bagi tahu. So aku tiru dia, aku suka dia, aku tiru dia. Aku suka Bidin, ayat Bidin, aku tiru je lah. Apa masalahnya? Kalau saya tiru kenapa? Nak kena bayar. Kau nak pergi mana? Balik. Awal lagi. Esok kita ambil je Oh, Powerman kita, Abang Peng yang sebenar. Dia lah Powerman engine RZ 125 C70 EFI motocross Sprinter. Powerman yang sebenar. Astro Powerman, Jipin Powerman. Allah, hina kau. Okey? So, kita akan masuk part cerita kita hari ni, pembelajaran di luar buku teks rempit kita. So, video di hari ni berkenaan sandblasting. Okey, sandblasting ni yang saya tahu for now, dia terbahagi kepada 3. First kali sandblasting biasa yang kering. Yang kedua, sandblasting yang wet. Wet ni maksud dia basah, sandblasting yang jalan pakai air. Yang ketiga, sandblasting jenis apa orang panggil ice cream ataupun dry ice. Okey, so kita cerita yang saya ada dulu. Okey, saya biasa pakai sandblasting jenis kering ni, saya pakai jenis pasir. Pasir, bukan saya pakai jenis kaca tu, bukan. Okey, dalam pasir dan kaca dia ada saiz 180, 120, 80, 60, 32. Makin nipis nombor untuk pasir ni, maka makin halus, makin kasar dia punya. Dia macam kertas pasir. Makin kecil nombor, makin kasar benda tu. Sama je macam macam pasir sandblasting ni. So untuk yang saya cakap sebelah tadi, kaca ni pun sama, dia ada saiz dia, tapi saya jarang pakai, saya tak tahu. So apa beza kaca dan juga sandblasting biasa ni? Okey, kaca sandblasting biasa dia punya finishing macam ni. Ni finishing dia. Dia nampak putih, kesat. Biasa digunakan untuk buang color, buang karat. Okey, yang ni cantik untuk pasir biasa. Untuk kaca pula, finishing dia kalau awak perasan Head 125. Perasan tak? Head 125. Dia berkilat sikit. So dia tak kasar macam ni. Dia halus, dia berkilat. Dia finishing ni cantik. Okey, kita masuk bahagian sandblasting wet pula. Wet ni sama je, tapi biasanya mostly orang yang pakai wet sandblasting ni, dia akan menggunakan jenis kaca dalam campuran air. Okey, macam mana benda mesin blasting yang air ni bekerja? Okey, dia macam ni cara dia bekerja. Dia ada kandungan air dan juga kaca yang dia pump daripada bawah naik ke atas kepada nozzle dia. So dekat nozzle tu, air tu akan sentiasa mengalir. Tapi air tu tak kuat. Air tu akan jadi kuat bila kita masukkan angin tembak dia. Awak faham tak? So air yang mengalir dalam sandblasting tu, air dan juga campuran pasir, campuran kaca. Kemudian tembak pada barang. Kita masuk angin pula, tekan pula angin masuk. Cak! Baru dia punya pergi tu lagi tajam. So bila dia tajam, finishing untuk air dengan kaca memang nice. Color dia memang berkilat. Finishing dia memang nice. Tengok NJ125. NJ125, Head 125 lebih kurang. Finishing ni berkilat. Tapi kalau yang tu nak buat untuk mengecat, jadi macam membazir lah. Sebab kita mengecat ni, lepas kita produk ni, kita akan masuk primer, kita akan masuk color. So tak nampak base dia. Biasanya kegunaan sandblasting ni untuk buang karat. Air kering, air dan kering ni biasa kegunaan dia untuk buang karat. Okey? Okey, untuk yang last sekali. Yang ni teknologi ni kat Malaysia saya tak jumpa lagi orang Malaysia pakai. Sebab dia blasting ice kering ataupun dry ice. Dry ice ni kos dia tinggi. Kita tengok orang buat dry ice nampak best, sembuh macam tu je kan. Tapi mesin dekat belakang dia besar. Okey? So dia kena ada mesin yang buat dry ice tu, kena beli. Kemudian mesin yang tolak dry ice tu. Kegunaan dry ice ni bukan untuk buang karat, kegunaan untuk dry ice ni untuk buang kotoran degil. Contoh kita punya kulit enjin ni ada color. Tapi atas ni ada kotor minyak tu. Kita sembuh je dry ice tu, dia takkan makan color langsung. Dia hanya buang ke kotoran. Okey, tu kelebihan dry ice. Tapi dia punya setup mahal bang. Lagi mahal daripada air punya blasting. Okey, biasanya kegunaan dia untuk tu, untuk buang bawah kereta. Kalau perasan, korang mesti pernah tengok je dry ice yang sembuh bawah kereta tu. Dia sembuh tak perlu nak macam pasir biasa ni, nak kena bertutup, nanti takut berabuk masuk dalam enjin. Tak, yang tu tak. Ice kering bila dia pecah, dia tak ada efek pada barang-barang lain. Biasa kegunaan dia untuk benda-benda nipis lah. Okey, so video dia hari ni saya nak cerita berkenaan saya punya enjin ni lah. So enjin ni saya upgrade C70, boleh tengok video sebelum ni ataupun link kat bawah. Kalau tak ada tolong komen saya takut saya terlupa. Okey, so ni enjin ada color. Enjin ni asal owner lama dia spray enjin ni nak bagi nampak cantik. So teknologi sekarang tak cat lah enjin tengah. Teknologi sekarang kita pakai sandblasting.
Sand blasting yang saya ada, saya menggunakan sand blasting jenis kering dan juga pakai pasir biasa sahaja. So ni tong blasting saya. Okey, buat sendiri ke? Tak saya beli dah siap. So berapa harga beli dulu? Dulu saya beli harga tong blasting ni 1,800 tak silap. Sekarang ni saya tengok dah murah, 1,500 dah boleh dapat dah bang. Okey, so untuk sand blasting saya ni bukan spek standard lah. Sand blasting saya dah modified. Saya tak macam mana saya beli 1,800 itu, saya tak buat yang spek 1,800 itu. Memang saya beli, saya dah siap modified dah tong blasting ni. Kenapa Hakim modified? Sebab saya nak dia jalan produk lagi cepat lah. Okey. So, apa yang saya modify? Saya buat tempat pijak kaki. Pipe ni saya modify. Pipe lalu luar. Kalau asal tong blasting ni, pipe dia lalu kat dalam. So, dia punya makan tu kecil, besar mata pensel. So, saya modify kepada nozzle yang lebih besar. Saya modify angin saya modify pad. Bila saya... So, saya bukan jenis gun yang tekan, bukan. Saya jenis pijak. Pijak benda ni kat sini. Okey, baru jalan. Kemudian dekat belah bawah, saya buat satu valve. Di mana valve ni penting untuk kita cantikkan keluar ada gun tu. Kalau tak ada valve kat bawah tu, kita punya pasir akan jadi penuh. Dekat gun ni, dekat pipe ni, dia akan masuk penuh pipe. Dia penuh pasir. So, saya tak nak benda tu. Kita nak benda tu mengalir macam air. So, selepas saya buat valve tu, dia punya saliran ni cantik. Angin yang masuk, cantik. Pasir yang keluar pun rata je. Kalau kita tak buat valve, nanti pasir kita kat gun tu dia akan jadi beruk. Faham? Okey, terima So, boleh tengok. Ini sebelum Okay, ini sebelum. Saya connectkan saya punya tong blasting dengan elektrik dan juga angin sekejap. Kita jumpa lagi. Oh, saya buat close up dulu. Okay, so ni engine sebelum blasting. Saya tak blasting belah dalam. Saya blasting belah luar je. Nampak Ada cat. Kalau tak ada cat pun dia nampak. Color dia tak nice. Tak kata. Okay, so masuk tong blasting. Tengok result seterusnya. So nanti mungkin ada yang tanya, okey. Saya tak nak korang komen lah, saya nak beritahu semua. Okey, so kenapa Hakim masuk api dekat tong blasting ni? Api pada tong blasting saya ni, saya guna untuk lampu first. Second, saya guna untuk blower. Okey, blower yang saya buat ni, saya tak modify dia sedut pasir keluar tau. Saya modify dia sebagai peniup. Dekat sini peniup. Maksudnya angin masuk dari sini, keluar ikut belakang. Kalau kita buat dia penarik, maksudnya blower ni sedut habuk, kita punya motor akan rosak cepat dan jangka hayat dia tak lama. Okay? That's why. That's why saya buat macam tu. So sekarang ni mesin dah boleh jalan. Kita kena masuk angin je supply. Ambil pipe kuning, pipe angin. Sambung kepada saya punya tong blasting lah. Ni angin. Saya punya sand blasting selagi tak pijak pedal tu tak akan berjalan. Okay? So bila saya pijak, baru dia berjalan. So kita akan startkan proses blasting. Nak tengok kat dalam ke? Sekejap Okay. Cermin cantik kita boleh tunjuk kat dalam. Kalau cermin tak cantik tadi, saya tak tunjuklah kat dalam. So let's go. Sand blasting. Tylo work. Tylo Racing. Before, let's go. Look inside. So simple je. Sand blasting ni senang sangat. Kita just masukkan. Okay, kenapa cermin blur lagi? Cermin ni blur disebabkan pasir yang kita tembak tu dia melantun kepada cermin. So kalau korang nak maintain cantik korang punya cermin, pakai tinted. Supaya tinted kita tu yang cala, bukan cermin kita yang cala. Okay, so ni nozzle gun saya. Saya ada juga kat Shopee saya jenis macam ni. So kalau boleh jangan tembak macam ni. Kalau tembak macam ni dia akan kena cermin balik. So kalau boleh kita letak dia ke tepi macam ni. Supaya dia mengecik ke sana. Dia mengecik juga ke cermin tapi tak banyak. Okey? Okey. Kau kenapa terbuka? La ilaha illallah. Dah duduk dalam tong blasting baru nak terbuka. Okey. Kita tembak bahagian luaran sahaja. Sekejap saya tunjuk. Nampak dia. Tu makan dia. So saya bersyukur sangat sebab kompresor saya dah pindah kat belakang. So kalau korang nak tengok keadaan bengkel sekarang, komen kat bawah. Nanti saya buat review. So tak dengar dah kompresor macam dulu, kata-kata bising kan. So sekarang ni nampak tau. Saya buat sebelah je supaya korang dapat banding bezakan dia. Macam ni je blasting senang bang. Tapi modal untuk blasting ni dia punya pemula rasa. Nak beli pasir, nak beli tong, kompresor nak kena 5 horsepower ke atas baru sedap buat kerja. Okay, kalau dah pakai kompresor besar pun tak buat kerja kita tak tahulah nak. Macam ni, yang ni memang nice lah. Kompresor 10 horsepower,
Kalau pakai saya punya kompresor 10 horsepower, bila kita buat kerja ni, kompresor saya charge, kompresor saya akan berhenti juga. Kalau kita pakai kompresor kecil, kita tengah buat kerja, mesin still berjalan. So saya punya kompresor besar. Nice dia punya makan cantik. Oh, satu lagi tip saya lupa nak beritahu, sekejap lagi saya tunjuk. Tip nozzle blasting. Tembak je. Bukan susah pun Mat. Dia kalau minat Mat, dah akan usaha sampai dapat. Tapi kalau kau cari alasan, kau takkan dapat apa yang kau nak. Jangan malas anak muda. Kita siap tubuh badan lagi. Saya pun malas ke. Tapi malas saya tu berhad. Saya nak rasa hidup senang, saya kena usaha. Bukan meminta. Okay. Okay, settle. Nampak tak? Bersih dah sebelah kan? Bukan susah pun blasting ni. Senang je. So ni result dia. Tadi cermin saya, kalau tengok saya punya tong blasting ni, cermin saya tak nice. Kotor sikit nampak. Tu banyak leaking lah. So ni kulit enjin dia. Dah siap blasting. Nampak tak? Ni nampak dia kasar. Kalau kita pakai kaca lagi cantik sebabnya finishing dia halus. Okay, ni selepas, ni sebelum. Benda simple Benda simple. Nampak? Kan bersih tu. Settle Kita jumpa next video. Okay, saya close up saya punya tong blasting. Okay, ni gun saya. Oh, yang saya cakap saya nak beritahu tadi. Ni benda dia. Kalau boleh, nozzle depan ni pakai yang jenis boron warna hitam. Jangan pakai warna pink, tak tahan lama. Okay, so nampak kelemahan dia. Pasir-pasir berkumpul dekat situ. Ni tempat buang angin. Kipas datang tembak ke sini. Yang ni dia akan masuk angin, buang kat belakang. Ini saya modify. Okay, kemudian saya punya nozzle saya tukar. Kalau sebelum ni dia akan sedut kat dalam tu, naik kat dalam ni juga. Kalau tak, yang saya modify ni angin lalu kat luar. Pasir lalu kat luar. Ini pedal valve saya beli dekat Shopee, saya modify. Asal dia 3 point, saya matikan satu, saya lock valve dia, jalan 2 point. Ini valve yang saya cakap saya custom. Okay, nampak? Simple. Saya pakai besi steel macam tu je. Kenapa kita tak pakai besi? Kenapa kita pakai steel? Kalau kita pakai besi, dia berkarat nanti, dia tersumbat lubang. Kita pakai steel supaya dia tak mudah berkarat. Model besar sikit ni dekat RM50-60. Aku ambil kat sini je. Kalau kau beli betul, dekat 2-300, kau modify macam ni simple. Atas ni valve, buka sikit lubang ni. Jangan ketat sangat. Kalau ketat sangat nanti dia akan jadi angin penuh, pasir penuh. Okey. So glove tak ada apa. Ni saya punya blower. Boleh cari kat Shopee. Blower ni dia guna untuk orang sedut asap rumah yang memasak. Lampu saya guna LED. Sebelum ni saya pakai mentol Kalimantan. Dia pudar, dia malap. Yang ni dia tak malap sangat. Nice Cuncunya kat dalam. Settle. Close up. That's all. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Fly.